Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali ya daripada kitab kita Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Okey. Jadi tadi ada masalah teknikal berkaitan dengan aplikasi Omelette. Jadi saya guna macam biasalah. Masa guna laptop juga rupanya. Tak boleh. Kena buka dua device juga ni. Okeylah, tak apalah. Kita sambung pada kita ambil semulalah daripada awal, iaitu pada kata musannif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Suara jelas tak Tolong maklum suara Qala wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu. Ai la yumathilu syai'an minha, iaitu Tuhan tak menyamai satu pun daripada makhluk, daripada baharu itu. La fi dhatihi, tidak pada zatnya, wala fi sifatihi, tidak pada sifatnya, wala fi af'alihi, tidak pada segala perbuatannya. Wal mukhalafah lil hawadithi, bermula mukhalafah, menyalahi bagi sekalian yang baharu itu, ibaratun an nafyil mumathalah. Ibarat, yakni reti daripada, faham daripada ternafinya persamaan pada zat, pada sifat dan pada sekalian perbuatan. Ai zatullah laisat kadzatihi, iaitu zat Tuhan tak sama macam zat laisat kadzati syai'in minal makhluqat. Zat Allah tidak sama dengan satu pun zat makhluk. Laisat jirman, bukan jirim, kal ajram, seperti sekalian jirim-jirim. Okey. Qauluhu lil hawadithi. Kenapa musannif kata mukhalafah lil hawadith? Menyalahi bagi sekalian yang hadis, yang baharu-baharu. Walam yakul lil mumkinat. Kenapa musannif kata mukhalafatuhu lil mumkinat? Menyalahi Tuhan bagi sekalian mungkin. Wa in kana a'amma, walaupun mungkin itu lebih umum daripada hadis. Mungkin memang lagi umum daripada hadis. Hadis tu yang ada, yang baharu dengan maksud yang ada sebelum tu tak ada. Mungkin ni umum lagi kerana dia itu tak mesti ada, tapi dia tu mungkin je. Bab mungkin ni boleh jadi dua. Mungkin yang ada dan mungkin yang tak ada. Mungkin ni lebih umum daripada al-hadis. Al-hadis tu dia khusus lagi. Nampak tak? Jadi mungkin tu umum. Kenapa tak kata mumkinat? Mukhalafatuhu lil mumkinat. Li'annal hawaditha hiya allati yutawahhamu al-mumathalatu. Kerana hawadith itulah yang ditawahumkan perserupaannya di antaranya wa bainahu ta'ala, antaranya dan antara Tuhan. Makhluk yang ada dah itulah yang ditawahum, yang diwaham dan disangka boleh sama macam Tuhan. Tak mesti. Jadi benda yang tak ada, walaupun dia mungkin, tapi dia tak ada. Nak sama kat mana? Jadi yang mari sama tu dengan benda yang ada. Jadi al-hawadith itulah yutawahhamul mumathalatu bainaha ay bainal hawadith wa bainahu baina ta'ala. Benda hak dah ada itulah, yang baharu itulah yang ditawahum, yang ada mari sangka ada persamaan di antaranya dan antara Tuhan. Kerana apa? Limusyarakatihi lahu fil wujud. Kerana menyertai bersamanya hawadis bagi Tuhan tu pada wujud. Allah Ta'ala wujud. Dan makhluk hak wujud lah tentu. Hak tu mungkin dibayangkan persamaan. Jadi sebab itu dia kata mukhalafah lil hawadith. Dia tak kata mungkinat. Nampak tak? Faham? Jadi setengah-setengah orang ajar sebut jugalah mukhalafatuhu lil hawadith ay lil mumkinat. Dia sepatutnya tak payah dah lil mumkinat tu. Hawadith tu kena dah. Ulama kita pilih kalimah hawadith tu ada sebab. Tak. Tapi kadang-kadang dalam syarah nak faham. Mukhalafatuhu lil hawadith ay lil makhluqat ay lil mumkinat. Kadang wak datang misal atau contoh gitu tujuan nak faham je. Bukan maknanya sama, tak sama.
Jadi yang tawahum persamaan tu antara benda hak wujud. Kalau benda dah wujud memang tak tawahum. Jauhlah nak tawahum persamaan itu. Okey. Habis. Wal mumathalatu la tutawahhamu. Tutawahhamu. Wal mumathalatu la tutawahhamu illa baina syai'aini mushtarakaini. Dan mumathalah, perserupaan itu tidak datang andaian persamaannya kecuali antara dua yang bersepakat fil wasfi, pada sifat. Jadi Tuhan maujud, hadis maujud juga. Barulah mari tawahum. Kalau kita kata mungkin, mungkin umum lagi. Allah maujud, mungkin boleh jadi mungkin yang tak maujud. Jadi tawahum tu payahlah. Sebab itu dipilih kalimah hawadith tu. Kenapa? Kerana wal mumathalatu la tutawahhamu illa baina syai'aini mustarikaini. Syai'aini mustarikaini. Dua perkara yang mustarikaini, yang bersekutu keduanya, yang bersamaan keduanya fil wasfi, pada sifat. Jadi hadis pun maujud, Allah pun maujud. Baru datang tawahum. Tawahum mumathalah itu. Itu berhajat kepada penafiannya dengan i'tiqad mukhalafah lil hawadith. Illa baina syai'aini mushtarikaini fil wasfi. Maka fayuhtaju, maka diperlukan, lidaf'i dhalika tawahumi, maka diperlukan untuk menolakkan sangkaan itu, bizikril mukhalafah, dengan menyebut mukhalafah. Walidha, dari kerana itu, lam yadhkur ha al-musannifu, dari kerana itulah tidak menyebut mukhalafah. Musannif tak sebut mukhalafah ini illa, kecuali ba'dal hukmi bil wujudi, setelah dihukumkan dengan wujud. Wa ja'lihi, dan setelah dijadikan, ba'dal hukmi ay wa ja'lihi ay wa ba'da ja'lihi min sifatihi, setelah dihukumkan dengan wujud dan dijadikannya wujud itu min sifatihi ta'ala, daripada sifat Allah Ta'ala. Barulah supaya apa? Hatta yujada dhalika tawahum, supaya adalah, terjadilah dhalika tawahumu, barulah ada tawahum. Mana nak terangnya kenapa mukhalafah sebut kediang ni? Kerana mukhalafah hanya terhasil tawahum itu antara benda yang sama pada sifat. Maka sifat yang paling asah ialah wujud. Sebab itu musannif tidak sebut mukhalafah kecuali setelah diterang tentang sifat wujud, setelah dihukumkan dengan wujud dan menjadikan wujud tu daripada sifat Tuhan. Sehinggalah barulah datang tawahum itu. Bila Tuhan ada, makhluk ada. Maka bila begitu fayuhtaju, maka dihajatlah lidaf'ihi, untuk menolak tawahum itu, bima dzukira, dengan apa yang telah disebut. Okey, jelas. Jadi bila dah ada persamaan pada sifat wujud, maka barulah perlu menyebut kepada sifat mukhalafah lil hawadithi. Sebab itu mukhalafah lil hawadith tu mari kediang. Nampak? Habis. Okey. Kenapa pula musannif tidak pilih kata mukhalafah lil awalimi, menyalahi bagi sekalian yang alam, sekalian yang selain pada Tuhan? Okay. Ini masalah lain pula. Walam yakul lil awalimi, dan musannif tidak menyebut, tak guna lafaz al-awalimi, menyalahi Tuhan, mukhalafatuhu lil awalimi, bagi sekalian alam-alam, bil jam'i, baca dengan jamak tu. Kenapa? Li'annal hawaditha awdahu, kerana kalimah hawadis ini lebih awdah, lebih jelas. Awalim tu masih wallah juga. Tak? Kalau ikutnya sama tapi lafaz hawadis itu lagi jelas. Wali syumuliha, itu ialah pertama. Dan kerana merangkuminya hawadis itu, wali syumuliha
al-mawjudati kharijan. Bila guna lafaz hawadis, dia itu merangkumi bagi mawjudat kharijan. Benda hak mawjud yang ada pada luar, yang ada pada luaran, yang dapat dilihat. Maka lafaz hawadis dia merangkumi kepada perkara-perkara yang wujud fil kharij, wujud pada luaran yang dapat dilihat, wal mawjudati zihnan, dan yang mawjud pada zihin. Itu dipanggil hawadis juga. Kal khawatiri, seperti lintasan hati, an-nafsaniyah, lintasan hati terpanggil. Khawatir nafsaniyah, lintasan dalam hati, lintasan jiwa. Fa innaha hadithatun, lintasan dalam hati itu hadis tu, baharu. Dengan maksud mutajaddidatun, baharu dengan maksud mutajaddidatun, ba'da adamin, yang yang baharu setelah pada tak ada. Dia mari pada asalnya tak ada, waktu terlintah, lintasan tu kan. Sebab tu dia guna kalimah hawadih, sebab ia lagi jelas dan dia merakumi hak maujud fil kharij dan maujud fi zihni. Bi khilafi, menyalahi dengan awalim, dengan kalimah awalim. Fa innaha, kerana awalim ini ismun lima siwallah, nama bagi yang selain Tuhan. Minal mawjudati fil kharij, daripada benda yang maujud fil kharij saja. Nampak tak? Jadi kalau kalimah alam ini, kalimah alam dia khusus merujuk kepada al-mawjudat fil kharij. Yang maujud fil kharij. Nampak? Yang ada sungguh fil kharij. Imma fil kharij pula, imma kharija, maujud fil kharij, imma kharijal a'yan, dia maujud kharijal a'yan, atau kal ajram, seperti jirim. Maujud fil kharij ni ada dua pula. Sama ada kharijal a'yan, dia maujud fil kharij dengan maksud kharijal a'yan, dia luar ain, dengan maksud benda hak boleh nampak bertokar, kita panggil benda hak tokar. Kal ajram, seperti jirim. Wal a'rad, dan arak-arak hak boleh nampak dengan panca indera. Itu kharijal a'yan, yang boleh dilihat dengan panca indera ni. Au kharijal adhan, ataupun kharijal adhan, yang luar daripada akal. Tapi dia bukan jenis dapat di apa nama ni, yang dapat dicapai dengan panca indera. Ni panggil kharijal adhan, luar adhan, luar zihin, bukan fi zihni. Kalau fi zihni tu benda hak dalam akalan kita. Kharijal adhan ni dia ada, tapi adanya tak dapat dicapai dengan panca indera. Kal mujarradat, seperti segala mujarradat. Mujarradat ni ialah kita panggil unsur. Mujarradat yang sunyi. Ini istilah dalam ilmu apa nama ni, falsafah. Mujarradat anil jirmiyah, yang sunyi daripada jirim, wal aradiyah, dan sunyi daripada arad. Ni di sisi ahli falsafah, dia di sana ada makhluk Tuhan yang mana tidak berjirim dan tidak berarad. Ia mujarrad. Ia tak ada bentuk yang khusus. Ia tidak ada bentuk yang khusus yang menepati pada benda yang khusus secara khusus. Tak ada. Dia hanya mujarradat je. Dia yang mujarrad ni mana yang terlepas daripada quyud, qaid. Macam badan kita ni dia panggil jismun dengan jirim. Tak? Jirim dengan jisim, dia terkait, ada kait dengan tepak. Dengan tepak, ada hudud dia. Mujarradat ni satu unsur yang mana dia tidak terikat dengan sesuatu sifat fizikal yang khusus. Contoh roh. Nampak tak? Contoh roh. Roh kita ni di sisi ni di sisi ahli falsafah ni, sebab tu dia kata kal mujarradat. Ni dipanggil kharijal adhan, yang di luar pemikiran. Kal mujarradat, seperti mujarradat yang sunyi daripada jirmiyah, sifat jirim, wal aradiyat, dan sifat arad, binaan ala qaulil falasifah. Ni dibina di atas pandangan falasifah al-muthbitina li hadzal qismi, yang mengisbatkan kisah ini minal alami, daripada alam. Jadi di sisi ahli falsafah, mereka tidak hadkan makhluk ini hanya kepada
jirim dengan arak saja. Ahli kalam, maksud ahli kalam ni ulama Islam lah. Ulama Islam ahli kalam. Dia mengatakan bahawa selain Tuhan itu dia tidak lari daripada dua. Alam ini masih wallah ini tak lari pada dua. Sama ada jirim ataupun arak. Himpunan jirim panggil jisim. Dia takkan lari pada ni. Hatta makhluk malaikat ke ruh apa takkan lari daripada dua ni. Ahli falsafah ditambah sikit. Dia panggil mujarradat. Mujarradat ni benda yang tidak ada sifat bentuk fizikal khusus. Yang makna tidak boleh ditentukan dengan tepat tertentu. Dia panggil mujarradat. Mujarradat ni dia termasuk dalam kategori ni roh, malaikat, hak jenis tak nampak. Nampak tak? Bagi dia dianggap benda tu mujarradat. Ulama ahli kalam kata tak, dia hanya tidak nampak saja. Tidak nampak tu pun oleh mata kita. Dia sebenarnya dia ada jirim dia. Dia ada jisim dia. Cuma jisim dia tak macam jisim kita lah. Kita jismun kathif. Ada pun malaikat roh itu jismun latif. Yang mana bukan ada yang tidak tembus cahaya. Tak tembus cahaya tu kita ni jismun kasih ni dia tak tembus cahaya. Maknanya kalau cahaya lalu pun memang tak tembus ke belakang. Jisim latif ni dia macam dia tembus cahaya. Nampak tak? Tembus cahaya. Sebab tu kesuluh akan nampak terus. Dia tidak bukan dia jisim yang legap ke apa, tak ingat saya. Dia istilah je lah. Bukan tokor, bahasa kapur sebut tak, bukan jenis tokor. Ia jenis makhluk, kita sebut makhluk halus. Halus dia tu. Kita ni kasih, tebal. Dia tu halus. Okey. Jadi di sisi ahli falsafah dia mengisbatkan satu bahagian daripada alam ini iaitu mujarradat. Wa ja'alu minhu dan dijadikan di antara kisim ini ialah al-malaikata, malaikat termasuk wal arwaha dan ruh-ruh. Dipanggil sebagai mujarradat. Jadi maka itu dari segi kalau kita guna ambil pandangan itu adanya mujarradat bahagian ketiga daripada alam ini mujarradat hak ni termasuk daripada kharijal azhan, luar pada otak, luar pada pemikiran kita. Ya ada, tapi dia tak mampu dicapai dengan panca indera. Dia bukan termasuk kharijal ayan. Tak boleh nak tengok di mata. Gitu. Okey. Habis. Ini pandangan falsafah. Pandangan falsafah. Kerana apa? Mereka hanya menghukumkan panca indera. Bila mereka menghukumkan panca indera, benda yang nampak tu mereka tak boleh nak kata benda itu ada macam makhluk biasa lah. Dia kata mujarradat. Nampak tak? Wa madhhabu ahli sunnah, adapun madhhab ahli sunnah annaha ajsamun latifa. Ini tu semua mujarradat yang disebut oleh falsafah ini semua jisim latifah. Jisim-jisim hak halus. Kita panggil makhluk halus. Nuraniyatun. Dia bangsa nurani. Daripada cahaya. Itu malaikat lah. Kalau malaikat daripada nuraniyah. Okey. Habis itu. Jadi, alam itu kenapa tak guna mukhalifun lil awalimi? Pertamanya, kerana lafaz hawadih lebih jelas. Yang keduanya, kerana hawadih itu lagi umum daripada alam. Kerana alam ni benda ada fi kharij saja. Benda ada fi kharij saja. Adapun hadis itu termasuk benda yang ada fi kharij ataupun fi zihni. Dia panggil hadis belaka. Jadi sebab itu dia menggunakan ithar kalimatil al-hawadith ala al-awalim. Memilih kalimah hawadis daripada kalimah awalim. Habis. Okey, habis. Kemudian masalah lain pula ni. Wallahu ta'ala kama huwa mukhalifun lidzalika. Dan Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala menyalahi bagi demikian itu mukhalifun lil mawjudati fi dhihni faqat. Okey, sambung lagi lah ni perbincangan sambung ni. Dia kata Tuhan sebagaimana Allah Ta'ala menyalahi bagi demikian itu. Menyalahi bagi sekalian yang mawjud fil kharij ini.
Tuhan juga menyalahi bagi yang mawjud fi dhihni. Bukan Tuhan sekadar menyalahi benda menyalahi alam saja yang mawjud fil kharijil adhan wa fil kharijil ayan ni, bukan. Tuhan juga menyalahi apa yang ada dalam pemikiran. Hak ada dalam pemikiran saja. Al-mawjudat fi dhihni faqat. Kal khawatiri, seperti lintasan hati. Al-madhkurah, yang tersebut itu. An-nafsaniyah. Bukan Tuhan ni sekadar dok sama dengan benda hak ada aja. Hak nampak di luar ni. Bahkan Tuhan juga dok sama apa yang terlintas dalam fikiran. Jadi kan itulah sesuai dan dipilih kalimah mukhalafah lil hawadithi. Nampak? Jadi pemilihan kalimah ni ulama terutama ulama mutaqaddimin. Mutaqaddimin pun istilah kita ulama-ulama turas kita lah. Mereka sangat teliti pada pemilihan. Terutamanya ulama-ulama yang setelah dia ada beza sebenarnya. Kalau tengok tariqah at-ta'lif, cara penulisan. Dia kalau ulama awal-awal, sebahagian mereka tidak mendetailkan dan tidak menggunakan kalimah yang khusus sangat. Mereka hanya nak isal maklumah. Apabila ilmu mantak tu, lahirnya peringkat-peringkat syuruh kepada kutub, syarahan kepada kitab-kitab dan juga hawashi. Terutamanya daripada manhaj ulama Azhar ni. Ulama-ulama yang membuat syarah dan juga membuat hasyiah ni, mereka sangat detail pada pemilihan kalimah. Mereka sangat detail pada pemilihan kalimah tu. Nampak tak? Sebab benda ketika peringkat itu, ilmu tu dah jadi mantak dah. Kalau ikut awal-awal karangan Imam Abu Hasan Sya'ari dah, Imam Abu Mansur Maturidi, lepas pada itu sebahagiannya Imam Ghazali dan seumpamanya, kadang-kadang pemilihan kalimah tu sekadar untuk menyampaikan maklumat. Tapi bila dah berlaku syarahan dan juga ni, kadang-kadang kita tengok pemilihan tu lagi detail lagi detail lagi. Sebab itu ada syarah. Sebab mereka akan tengok rudud ra' kepada kalimah ni, kalau gini guanya kenapa tak guna gini, ni lebih umum, lebih khusus. Itu antara yang disebut oleh ulama-ulama muasir yang mentahqiq kitab-kitab. Dia kata sebab itu kadang-kadang kalau kitab-kitab ulama-ulama awal ni didapati sebahagian mereka tujuan penulisan untuk menyampaikan maklumat. Kadang-kadang pemilihan kalimah itu mungkin ada berlaku irad dan juga i'tirad, itu biasalah. Ala kulli hal, masing-masing menulis untuk zaman mereka dan selepas daripada mereka. Kita ni yang masalahnya kita tidak memerhatikan kalimah mereka, kita tidak faham kalimah mereka, akhirnya kita tolak belaka. Itu rugilah tu. Okey, habis. Jadi falidha, dari kerana itu, qala Abu Ishaq al-Isfirayini, kata Abu Ishaq al-Isfirayini, ajma'a ahlul haqqi, telah sepakat ahlul haqqi. Ahlul haqqi ni ulama ahli sunnah wal jamaah lah. Okay. Ulama ahli sunnah wal jamaah di kalangan ulama hakikat. Ajma'u ahli al-haqqi anna jami'a ma qila fi tauhid, bahawa segala apa yang dikata berkaitan dengan tauhid itu, jami'a ma qila fi tauhid fi kalimataini, terhimpun pada dua kalimah. Ajma'a ahlul haqqi anna jami'a ma qila fi tauhid ay kainun fi kalimatain. Ada pada dua kalimah. Apa yang berkaitan dengan tauhid ni kita boleh simpulkan fi kalimataini, pada dua kalimah, dua ungkapan. Ihdahuma, salah satunya. Kita nak cerita bab tauhid ni, dia berkaitan dua kalimah ini boleh menghimpunkan kepada makna tauhid. Ihdahuma i'tiqadu anna kullama yutasawwaru fil awhami ay minal hawadithi wa sifatiha fallahu ta'ala bi khilafihi. Ini pertama.
Kalimah yang pertama ialah i'tiqad, beriktikad bahawa setiap yang tergambar dalam waham, dalam sangkaan engkau daripada sekalian yang baharu dan sifatnya, fallahu bi khilafi dhalik, maka Allah menyalahinya. Segala yang tergambar dalam waham dan dalam fikiran kita, Allah tu dok gitu. Tuhan menyalahinya. Itu satu. Kenapa menyalahinya? Ni illah ya, kenapa menyalahinya? Li'anna alladhi yutasawwaru fil awhami makhlukun. Kerana setiap yang tergambar dalam pemikiran, dalam waham tu, itu makhluk lahu ta'ala. Itu semua makhluk bagi Tuhan. Dah. Jadi akal kita ni makhluk Tuhan. Tergambar dalam akal tu makhluk dia jugalah. Dah akal tu bekas, akal ni bekas, ruang yang tempat kita mikir. Jadi segala benda yang terfikir dalam akal tu makhluk jugalah. Jadi macam mana boleh jadi Tuhan kalau kita mikir tu? Tu. Yang kedua, wathanihima, yang kedua, i'tiqadu anna dhatahu ta'ala laysat musyabbahatan bidhatin wala khaliyatan anis sifati. Yang kedua, mengiktikadkan bahawa zat Allah Ta'ala tidak menyamai bagi mana-mana zat dan tidak sunyi daripada sifat. Yang ni kedua. Yang kedua apa dia? Tauhid tu boleh himpun pada dua ungkapan ini. Pertamanya, beriktikad bahawa segala yang terlintas dalam kepala tu Tuhan tak gitu. Satu. Yang keduanya, kita iktikad bahawa zat Tuhan tu tak sama dengan mana-mana zat lain dan dia tidak sunyi daripada sifat. Tak sunyi pada sifat ni nak menafikan Mu'attilah lah, yang menyatakan Tuhan tu tidak bersifat. Laisat musyabbahatan bidhatin, nak menafikan golongan musyabbihah. Ini nak menafikan musyabbihah. Ini nak menafikan Mu'attilah. Jadi tauhid tu gitu lah. Mengisbatkan sifat, menafikan penyerupaan. Kemudiannya, segala yang tergambar dalam fikiran tu Tuhan tak gitu. Marilah bahasa apa-apa pun tak lari daripada dua makna ni. Dalam kitab tulis li'anna alladhi la yutasawwaru. Li'anna alladhi bukan li'anna alladhi yutasawwaru fil awham makhlukun lahu ta'ala. Sini ke? Kalau ikut tu, kalau gitu tu tak tahu lah, kecuali belakang tu dia ejah lain. Kalau makna dia ni kena dah. Li'anna alladhi yutasawwaru fil awham. Kerana setiap yang tergambar dalam pemikiran tu, itu makhluk bagi Tuhan. Okay. Tu mana? Tulislah. Umi tu tulis penuh. Betul tak ayat tu? Ataupun kalau tidak, tak ada lah sepatutnya. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian para ulama, sahibtu arba'ami'atin sufiyyin wa sa'altuhum an arba'i masaila. Aku bersahabat dengan 400 orang sufi. Oh, subhanallah. Aku bersahabat, aku bersaing, kawan dengan 400 orang sufi. Oh, nak cari wan ni zaman ni seorang. 400 orang sufi. Nak cari seorang payah. Orang nama sufi ada lah. Orang berlagak sufi, tu ramai. Orang berlagak sufi. Nak cari orang sufi betul ni. Dia kata aku bersahabat, aku saing dengan 400 orang sufi. Sama tu. Ya boleh jadi ramai lah. Sama kita ni payah lah nak cari tak. Kal kibritil ahmar. Cari payahnya tu. Wasa'altuhum an arba'i masaila. Aku tanya mereka tentang 4 masalah. Falam yujibni wahidun minhum. Dan tidak menjawab akan aku seorang pun daripada mereka. Tak ada seorang jawab. Aku tanya 4 masalah. 400 orang dah tu. Jumpa tanya 4 masalah, tak ada seorang jawab. Fagtamamtu lidzalika. Aku pun rasa resah, susah hati kerana demikian itu. Irtama tu maksud rasa resah aku dengan sebab itu. Aku soalan tak ada orang nak jawab ni pada sufi dah ni. Jadi ahli sufi ni kadang, ahli sufi ni dah tak sufi ke dia tu? Tak, kadang-kadang dia Tuhan tak izin dia jawab.
dan dia tak tahu, tak jawablah. Betul tak? Kalau dia tak tahu, dia tak jawab. Bukan menunjukkan bahawa dia tu tak sampai darjat sufi dia. Boleh jadi dia sufi betul, tapi dia tak jawab sebab apa? Dia beradab dengan Allah Ta'ala. Tuhan tak izin dia jawab ke? Ataupun memang dia tak tahu? Tak tahu? Tak payah jawab. Ni kadang-kadang kita susah. Orang tanya nak jawab belaka. No, habis orang tanya nak jawab. Ada benda kadang tak boleh jawab pun. Susah. Tak tahu kita tanya kawan kita pula. Susah ke kawan kita nak jawab? Tak tahu tanya ustaz kita, kadang benda tu kita tengok soalan ni tak payah jawab lah apa. Kadang-kadang orang tanya tu pun bukan masalah berlaku. Okey. Jadi dia kata aku pun susah hati. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu aku melihat Rasulullah SAW dalam mimpi lah. Aku pun jumpa Nabi dalam mimpi. Orang senang lah. Ni orang-orang alim ulama, orang ahlilah ni. Susah hati tanya Rasulullah terus. Nampak tak? Susah hati tanya Rasulullah. Mimpi Rasulullah jawab. Mudah lah tak? Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita nak cari terjemah pasal Syekh Muhammad Hashimi, tak jumpa. Nampak tak? Tak jumpa. Kok ada orang mimpi khabar lah Tanya siapa? Tanya Masyayikh Azhar lah tu. Syekhul Mastur lah tulis Syekh Muhammad Hashimi. Jadi di sini dia cerita, fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku berjumpa dengan Rasulullah. Fasa'alani an hali, maka Rasulullah bertanyakan aku tentang keadaanku. Rasulullah tanya dia pula. Hebatlah ni. Bukan makna kali pertama lah berjumpa ni. Rasulullah tanya, apa keadaan kamu? Apa cerita? Fa akhbartuhu bidzalika. Aku pun menceritakan kepada baginda tentang demikian itu. Aku ceritalah. Ada 4 soalan. Aku tanya 400 orang sufi. Dah. Tak ada seorang jawab. Susah hati aku ni. Faqala sal mas'alataka. Tanyalah masalah kamu. Tanya. Fakultu lahu, aku berkata kepada baginda, ma haqiqatu tauhidi, apakah hakikat tauhid? Wa ma haddul aqli, apa dia had akal? Batasan akal, berapa dia had akal? Wa ma haddut tasawufi, apakah had tasawuf? Wa ma haqiqatul faqri, apa dia hakikat kefakiran? Kalau ikut soalan ni, kalau tanya dalam forum masa sekarang ni, ramai jawab tu. Nampak tak? Hodok ngaji kitab pun boleh jawab. Bukan payah tanya hakikat tauhid. Bukan payah tanya pasal akal, tanya pasal tasawuf, tanya pasal kefakiran tu. Tapi orang sufi tak ada seorang jawab. Nampak tak? Jadi dia tanya Nabi, apa hakikat tauhid sebenar tu? Apa dia hak akal? Apa takrif akal? Apa hak tasawuf? Apa mahiyah tasawuf? Wa ma haqiqatul faqir? Apakah hakikat kefakiran itu? Faqala alaihi salatu wassalam, maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma haqiqatut tauhid, adapun hakikat tauhid itu, fahuwa ma khatara bibalika, apa yang terlintas pada fikiran kamu, fahuwa halikun, semua itu musnah, semua itu makhluk. Musnah halik, semua itu makhluk, musnah lah. Halik, semua itu musnah, mereka akan musnah. Semua itu makhluk yang akan musnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala bi khilafi dhalika. Dan Allah Ta'ala itu menyalahi demikian itu. Ma khatara bibalika, fallahu bi khilafi dhalik. Ma khatara bibalika fahuwa halik, fallahu bi khilafi dhalik. Apa yang terlintas dalam fikiran engkau, semua musnah, semua tu makhluk, dan Allah menyalahi demikian itu. Satu. Wa amma haddul aqli, adapun hak akal, fa adnahu tarkud dunya, adapun hudud had akal itu, sekurang-kurang berakal itu meninggalkan dunia. Sekurang-kurang berakal, orang yang ada akal, yakni akal yang hakiki, dia akan tinggalkan dunia. Dengan maksud apa? Bukan tinggal dunia meninggal, tinggalkan dunia pada hatinya. Dia tak letak dunia di hati. Wa a'lahu tarku tafakkuri fi dhatillahi azza wa jalla. Dan paling tinggi akal, orang yang mempunyai akal paling tinggi, dia meninggalkan berfikir pada zat Tuhan.
Betul sungguh. Tak? Tak fikir pada zat Tuhan. Fikir pada zat makhluk. Dah kita ni ngaji tauhid fikir zat Tuhan. Kita dah fikir zat Tuhan. Kita ke makhluk ni kan. Bak jauhar, bak jirim, bak arak. Bak apa lagi? Bak makulat. Makulat al-ashar. Makulat ashar. Apa makhluk belaka tu kan? Nampak tak? Jadi orang ahli sunnah ni, betul dah dia tengok ke makhluk. Hanya selepas tu bila kenal makhluk, hukum Tuhan mukhalafah dengan makhluk. Selesai. Hak masalahnya Wahabi. Tuhan tu tangan. Tangan Tuhan dua ke tiga. Lepas tu kanan ke kiri. Mata Tuhan ada dua. Ada sebut se, ada sebut tiga. Hak ada se. Dia fikir ke Tuhan tu jadi tak apa nak betul. Akhirnya hukum tak apa nak betul. Tuhan kata ada harta aras. Lepas tu Tuhan satu tiga malam. Tak? Lepas tu Tuhan ada di mana-mana. Dah? Nak macam mana nak jamak? Itu yang salah tu. Sebab apa? Sebab memikir pada zat Tuhan. A'lahu tarku tafakkuri fi dhatillahi azza wa jalla. Amma haddut tasawufi. Adapun had tasawuf itu, hakikat tasawuf itu, fatarkud da'awi wa kitmanul ma'ani. Hakikat tasawuf itu ialah meninggalkan dakwaan-dakwaan dan menyembunyikan makna-makna rahsia-rahsia. Itu hakikat tasawuf. Tinggalkan dakwaan-dakwaan. Oh, akulah pengganti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akulah yang memegang khirqah tariqah syadiliyah. Akulah yang masyayikh al-qutub macam-macam lah. Al-nujaba macam-macam. Tinggalkan. Itu kan tasawuf tu. Tahang sawuf. Meninggalkan dakwaan-dakwaan. Nampak tak? Oh, akulah yang boleh memberi kepada kamu futuh. Contoh. Tarkud da'awi. Tinggalkan dakwaan-dakwaan. Salah. Wa kitmanul ma'ani. Menyembunyikan makna-makna rahsia-rahsia. Apa yang Tuhan campur. Ada benda yang tak patut diberitahu. Ni cerita Habib. Malang ni gini lah. Rasa terlintah lah gini. Nampak tak? Oh, ada jumpa Nabi Khidir alaihi salam. Cerita macam-macam. Nampak? Patutnya benda itu tidaklah boleh diwar-warkan sebegitu rupa secara terbuka. Jadi, orang yang tasawuf betul, tarkud da'awi wa kitmanul ma'ani. Dan menyembunyikan makna-makna rahsia-rahsia. Wa amma haqiqatul faqri, adapun hakikat kefakiran itu fahuwa alla tamlika syai'an, bahawa kamu tidak memiliki sesuatu, wala yamlikuka syai'un, dan tidak memiliki akan engkau sesuatu, wa anta radin anillah, dalam keadaan kau redha pada Allah Ta'ala, fi halataini, pada kedua-dua keadaan itu. Apa hakikat fakir itu? Fakir itu apa dia? La tamliku syai'an, mu tak milik apa-apa. Wala yamlikuka syai'un, dan tidak ada siapa yang milik akan kau. Tidak engkau milik sesuatu. Sahih, da'awin nufus. Dan kamu tidak milik bagi sesiapa. Wa anta radin anillah, dalam keadaan kau redha daripada Allah Ta'ala, fi halataini, dalam setiap keadaan. Dalam keadaan kita milik atau tak milik, itu semua redha belaka. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walam yakul al-alam. Jelas. Lah. Tu Ustaz Said tu, da'awi an-nufus, dakwaan nafsu-nafsu. Kita sampai kepada peringkat ini, nafsu mutmainnah, sampai kepada nafsu radiyah, sampai kepada ni. Itu semua benda dakwaan yang nak mengangkat diri sendiri. Orang panggil angkat diri sendiri. Nampak? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Habis. Walam yakul al-alim, al-alam. Bi fathil lam. Dan musannif tidak kata al-alam. Kenapa dia kata mukhalafatuhu
lil alam. Lil alam. Kenapa tidak sebut lil alam? Bi fathil lam. Baca dengan fathah lam lah. Sahih fi isqati tadbir. At-tanwir fi isqati tadbir. Kalangan apa nama ni? Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Itu memang menerangkan tentang berkaitan dengan hakikat itu. Okay. Mana tadi? Bi fathil lam. Kenapa tidak sebut mukhalafatuhu lil alam? Lima dzukira, kerana barang yang telah tersebutlah. Nak alam itu khusus kepada apa? Alam tu khusus kepada al-mawjud fil kharij. Maka tak umum lagi. Hadis itu lagi umum. Wali alla illah kedua, kenapa musannif tidak mengatakan alam? Li alla yutawahamu. Yutawahama, supaya tidak disangka. Li alla yutawahama tashifuhu, supaya tidak disangka tersalahnya bil kasri. Salah dengan bagi kasrah. Alam dengan alim. Dekat-dekat tu. Sebab tulisan sama. Tashif daripada fathah baca kasrah. Mukhalafah lil alam, kita dak baca mukhalafah lil alim pula. Sebab itu dak guna lafaz alam. Li alla yutawahama tashifuhu bil kasri, supaya tidak disangkakan tersalah dengan baris bawah. Okey, habis itu. Wala yakhfa, dan tidak sembunyi lagi fasaduhu fasaduhu. Dan bila kata mukhalafah lil alim, maka jelas-jelaslah tidak tersembunyi fasadnya, makna menyalahi Tuhan dengan yang alim. Tidak sembunyilah, tidak tersembunyi fasadnya, makna itu. Okay. Itu dia kata hadza in kulna innal maksura la yutlaqu illa alaihi. Kalau kita katakan bahawa al-alim dengan baris bawah itu tidak diitlaq kecuali atas Tuhan. Itu kita kalau mana fasad makna itu, kalau kita katakan lafaz alim itu tidak diitlaq kecuali pada hak Tuhan saja. Tuhan kan al-alim, yang maha mengetahui, yang tahu kan. Kita kata tidak diitlaq kecuali pada Tuhan saja. Memang tak betul. Mukhalafah lil alim, mukhalafah bagi diri Tuhan. Tak kenalah tu. Kalau gitu jadi fasad makna. Adapun fa'in kulna, adapun jika kita kata innahu yutlaqu alaihi ta'ala wa 'alal hawadithi, bahawa kalimah alim ini diitlaqkan atas Tuhan dan di atas makhluk juga. Makhluk juga kita panggil alim juga. Kenapa? Li'ilmi sani'i biha. Kerana ilmu Tuhan dengannya. Dengan apa? Dengan makhluk tadi. Jadi makhluk pun boleh kita kata alim. Sebab apa? Sebab tu Allah Ta'ala tahu kan dengan makhluk itu. Maka bila begitu, lam yadurra dhalika tashifi, maka tidak masalah lah, tidak mudarat lah kesalahan tashif, salah bagi bawah alam baca alim pun, lisihati iradatil maksud, kerana sah kita menghendakkan dengan bagi bawah dengan kalimah alim tu fil jumlah secara umum. Ala kulli hal, ini andaian lah kenapa tidak dikatakan dengan alam atau alim tadi. Habis. Qauluhu ay la yumathilu syai'an minha, tidak menyamai Tuhan akan sesuatu daripada yang baharu. Kanal aula, sepatutnya yang aulanya ayyakula, bahawa Syekh Hudhudi berkata, kama qala al-musannifu, sebagaimana kata musannif, la yumathiluhu syai'un, tidak menyamai akan Tuhan oleh sesuatu. Patutnya moleknya musannif atau Syekh Al-Hudhudi, dia jadikan syai'un tu fa'il bagi yumathilu. Kalau sini la yumathilu syai'an, Tuhan tu fa'il, Allah tu yang tak sama bagi yang lain. Musannif dia takbir la yumathilu syai'un, sesuatu tu yang tidak sama dengan Tuhan. Beza tu. Kalau hak ni fa'il tu Allah, hak ni fa'il tu ialah syai'un. Nampak? Jadi aulanya dia buat macam musannif. Kenapa? Li'annal mutabadara
Kerana yang derah fahamnya. Yang mutabadar ni makna yang dipaham dengan segeranya. Anna awsafal manfiyya awsafal manfiyyi anhu, bahawa sifat-sifat al-manfiyyi anhu, sifat yang dinafikan daripadanya, sifat yang dinafikan al-manfi anhu tu, yang dinafikan daripadanya al-mumathalatu, dinafikan daripadanya mumasalah itu, ahattu, lebih rendah, wa anqasu min awsafil akhar, daripada sifat yang satu lagi. Gimana? Dia kata gini, bila sebut sifat al-manfi anhu, kerana apa? Kerana al-mutabadar, yang kita senang faham ataupun yang mari secara derah, yang terlintas secara mula-mulanya, sifat yang manfi anhu mumathalah tu, yang dinafikan daripadanya persamaan itu lebih rendah dan lebih kurang. Lebih kurang daripada sifat yang satu lagi. Tengok sekarang ni. Nak kabam dia ni. Sekarang ni bila kita kata Allah la yumathilu syai'an. Dengan apa nama ni? Kita kata sekarang ni Allah la yumathilu syai'an. Allah tidak menyamai sesuatu. Dengan Allah la yumathiluhu syai'un. Okey. Sini fa'il dia Allah. Sini fa'il syai'un. Bila sebut mumathalah, lafaz mumathalah ni yang segera fahamnya, sifat yang ternafi daripada mumathalah itu, yang ternafi daripadanya mumathalah itu lebih rendah dan lebih kurang daripada sifat yang satu lagi. Sifat-sifat bagi yang satu lagi. Sifat-sifat yang satu lagi. Okey, sekarang ni mana? Antara Allah la yumathilu syai'an. Kita ni nak nisbah, nak nafi mumasalah pada siapa ni? Nafi mumasalah pada Allah kan? Mumasalah fa'il bagi Allah kan? Hak ni nafi mumasalah pada mana? Nafi mumasalah pada syai'. Okey. Kalimah tidak menyamai. Kalimah tidak menyamai tu, fa'il dia tu pada bahasa dia lebih rendah daripada hak satu lagi. Contoh, hak ni hak baca dah, yang baca dah Hasyiah Bajuri ala apa Ummul Barahin disebut dah ni. Gini contoh. Zaid dak contoh. Kita kata Menteri Besar tak sama dengan Perdana Menteri. Menteri Besar tidak sama dengan Perdana Menteri. Raisul Wilayah la yumathilu Raisul Wuzara. Menteri Besar tak sama dengan Perdana Menteri. Jadi siapa yang tak sama tu? Menteri Besar. Orang yang disifat, yang dinafi daripadanya persamaan, iaitu Menteri Besar tu, dia tu lebih rendah daripada orang satu lagi, iaitu Perdana Menteri. Nampak? Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Mumathalah ni, dia orang yang bersifat mumathalah tu, kita nak misalkan satu lagi, orang yang fa'il tu dia kurang dari segi kedudukan daripada hak satu lagi. Ni tak sama dia. Sama kita pun sebut. Barang ni tak sama dengan tu. Tak sama sebab apa? Biasa pada segera fahamnya, hak tak sama ni dia kurang. Jadi sini, kalau kita kata la yumasilu syai'an, maka fa'il tu Allah. Kalau ikutnya tak apa kenalah. Sebab segera faham tu, yang dinafikan masalah itu lebih rendah, lebih kurang daripada hak satu lagi. Sebab itu musannif kata al-aula ialah ikut apa yang dibuat oleh Imam Sanusi. Allah la yumathiluhu syai'un. Kerana yang mumasalah tu sifat bagi syai'. Dan syai' ni memanglah lebih rendah, lebih kurang daripada Allah Ta'ala. Jelas tak tu? Sejelas dah, kalau tak jelas dengan mula lah. Okey. Jadi dia kata li'annal mutabadara anna awsafal manfi anhu, sifat benda yang nak dinafikan daripada mumasalah itu lebih rendah dan lebih kurang daripada sifat satu lagi. Dari segi hakikat penggunaannya gitu. Mumasalah ini
Fa'il dia lebih rendah, lebih kurang daripada hoksa lagi. Dia lain dengan mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lain. Mukhalafah memang sesuai. Sini dia terang tak mukhalafah. Mukhalafah dinisbah ke Tuhan. Sebab apa? Sebab waktu mukhalafah dia pihak lebih tinggi. Mukhalafah pihak lebih tinggi. Tapi mumathalah dia nisbah kepada pihak lebih rendah fa'il dia. Itu pada bahasa. Jadi jangan anggap sama tu. Dari segi halusnya penggunaan tu ada makna. Wa in kana al-ma'na wahidun, wa in kana al-ma'na wahidan, walaupun makna satu je kalau ikut sama, mumasalah, mufa'alah. Musyarakah antara dua pihak. Sama je, betul sama. Bila kata Tuhan tak sama dengan makhluk, makhluk tak sama dengan Tuhan juga. Tapi nisbah mumasalah tu ke pihak mana? Nisbah nafi mumasalah. Nafi mumasalah tu pihak makhluk. Ada pun mukhalafah tu nisbah Tuhan. Nampak tak? Nisbah pada nak nisbahkan pada takbir itulah, pada takbir. Walaupun makna tu satu saja. Okey, habis. Thumma hadhil mukhalafatu. Kemudian mukhalafah ini tanfi, menafikan daripada Allah Taala al-jirmiyata ay kaunuhu jirman. Al-jirmiyata ay kaunuhu jirman. Wal aradiyata ay kaunuhu aradan. Menafikan keadaan Tuhan tu jirim dan keadaan tu arad. Wala wazimahuma, dan lazim bagi keduanya. Ni khulasah. Bila kata tak sama, dia nafi apa? Nafi jirmiyah dan juga aradiyah, dan lawazim bagi jirmiyah dan lawazim bagi aradiyah. Boleh? Lawazim bagi aradiyah. Okey, habis. Kemudian katanya fal lawazimul jirmiyah. Apakah yang lawazim bagi jirmiyah itu? Lawazim bagi jirmiyah itu. Lawazim bagi jirmiyah. Lawazim jirmiyah, falawazimu jirmiyati arba'atun. Perkara yang lazim bagi jirmiyah itu ada 4. Ada 4. Apa dia? At-tarkibu. Bila jiring. Tak? Jiring-jiring ni, lazim bagi jiring tu 4 perkara. Lazim pada jiring tu 4 perkara. Tarkibu, bahawa tersusun. Bila kata jiring tu makna dia tersusun. Wat-tahayyuzu, mengambil ruang. Wal-huduthu, baharu. Okey. Kemudian qabuluhu lil a'rad, dan menerimanya kepada a'rad. Menerimanya bagi a'rad. Itu bila sebut jiring tak lagi. Dia tertarkib. Dah kalau jauhar farak. Jauhar farak. Macam mana nak kata? Tarkib tak ada. Dia bukan mesti tarkib bil fi'li. Qabulu tarkib pun boleh. Sebab jauhar farak, dia boleh tarkib tak? Boleh tarkib. Walaupun dia itu sendiri, hakikat dia satu. Tapi dia menerima tarkib. Dia kira ada sifat tu, jermiyah tu. Apa? At-tarkib, wat-tahayyuzu, mengambil ruang, wal hudutsu, baharu, wa qabuluhu lil a'rad, menerimanya bagi a'rad, bagi sifat. Kal maqadiri, seperti kadar-kadar. Tak banyak sikit. Wal jihati, jihad atas bawah. Wal azminati, zaman. Wal qurbi, dekat. Wal bu'di, dan jauh. Fil masafati, pada jarak. Pada jarak. Kemudian katanya, mana lagi? Kemudian wal mumasah. Wal mumasati, bersentuhan. Wal harakati, dan bergerak. Was sukun, diam. Was sigari, kecil.
wal kibari, besar. Lagi wat tuli, apa nama ni, panjang. Wal qisari, dan pendek. Okey. Itu lawazim bagi jirmiyah. Banyak tu. Kemudian katanya walawazimul aradiyah. Apa yang lazim bagi arab? Walawazimul aradiyati arba'atun aidan. 4 juga. Yang lazim bagi arab 4 juga. Apa dia? Arab ini yang lazim makna sifat yang lazim bagi arab. Bila kata arab mesti ada sifat ni. Huduthuhu, baharu dia. Arab ni baharu. Wa adamu qiyamihi binafsihi. Dia tidak berdiri dengan diri sendiri. Dia tak boleh hadis sendiri. Apa tak? Dia tidak ada hadis sendiri. Dia kena ada di yang lain. Itu sifat arab, sifat zati bagi dia. Wa wujubu qiyamihi bi ghairihi. Dia tidak berdiri sendiri dan dia wajib berdiri pada yang lain. Tu juga tu. Okay. Dia tak berdiri sendiri. Dia wajib berdiri pada yang lain. Tu dia. Kemudian wa adamuhu fi zamani tsani, dan dia tu tak ada pada masa yang kedua. Dia arad ni la yabqa zamanaini. Dia tidak kekal dua zaman. Dia tidak kekal dua zaman. Nampak? Dia tak ada dua zaman. Dia arad sekarang ni, waktu setelah itu arad lain pula Tuhan buat. Maka Allah Ta'ala sentiasalah membuat dan bertakluk dengan kudratnya sekalian makhluk. Azalan wa abadan. Walaupun sekelip mata pun tidak terlepas. Jadi, ini alal qawli bi annahu la yabqa zamanain. Atas pandangan yang mengatakan al-arad la yabqa zamanain. Arad tu takkan kekal pada dua tempoh masa. Contoh, hitam yang ada pada rambut kita pada minit yang pertama dengan hitam pada minit kedua bukan hitam yang sama. Itu hitam yang lain yang Allah Ta'ala buatkan. Dah sama je, betul lah. Sama sebab kita tak nampak perbuatan Tuhan dengan mata kita. Tapi hitam tu tak sama. Buktinya macam mana? Buktinya lama-lama warna hitam tu akan jadi pudar. Jadi lama-lama dia akan jadi apa? Lama-lama dia akan jadi ubang. Contoh lain lagi, cat orang kita letak kat rumah kita. Ni kadang orang payah nak terima kot. Dia kata al-arad la yabqa zamanain. Arad ni tak kekal dua zaman. Jadi itu pun ada khilaf sebenarnya. Hatta di sisi ahli kalam pun ada khilaf. Ada kata al-arad yabqa zamanain, ada kata al-arad la yabqa zamanain. Tapi yang bukan muktamad lah, yang kebanyakan yang dia ambilnya al-arad la yabqa zamanain. Jadi macam mana nak faham? Contoh, kita cat rumah. Rumah itu lama baru dia akan jadi pudar. Sebenarnya tiap-tiap masa tu dia warna tu bukan warna yang pada masa yang pertama tak sama masa kedua. Cuma kerana kita tak dapat melihat perubahan tu, kerana perubahan tu sangat sikit, kita hanya lihat lepas masa yang lama, warna jadi pudar. Sebenarnya dalam masa kita tak sedar, dia itu lain, dia itu berkurang sama. Macam kita, badan kita berubah. Daripada kita segar, muda sehingga tua. Sebenarnya berubah tak? Tiap-tiap masa berubah. Cuma kerana tak sedar, lama-lama sedar. Rupanya naik dah berat. Rupanya dah tua dah. Jadi sebenarnya tanpa kita sedari, Allah Ta'ala tiap-tiap masa tidak terlepas makhluk ini daripada genggaman kudrat iradat Tuhan. Tuhan buat semua. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Okay. Jadi itu sifat lawazim bagi arab. Apa dia? Huduthuhu wa adamu qiyami nafsihi wa wujubu qiyamihi bi ghairihi wa adamuhu fi zamani tsani ala al-qawli bi annahu la yabqa zamanain. Wala tanfi anhu, dan tidak menafikan daripadanya kaunahu ta'ala sifatan qadimatan. Dia tidak menafikan bahawa Tuhan sifat Tuhan tu qadim. Kenapa? Li'anna sifata, kerana sifat itu a'ammu minal aradi, lebih umum pada arad. Dia tidak menafikan lawazim arad tu, tak menafikan Tuhan tu tak ada sifat, kerana sifat tu lebih umum daripada arad.
Idzil aradu huwa sifatul qa'imatu bil jirmi. Kerana arad tu sifat yang ada pada jirim. Fala budda min ziyadatil qiyami bin nafsi. Maka tak dapat tidak, mesti kena tambah al-qiyam bin nafsi. Berdiri dengan diri sendiri. Nampak? Qauluhu mana tadi? Ibaratun an nafyil mumatsalah. Ibarat daripada menafikan mumatsalah. Ibarat daripada menafikan mumatsalah. La yakhfa, tidak sunyi. Ma fi kalamihi, pada kalam musannif tu, minat tasammuh, daripada tasammuh. Ada bermudah-mudah pada kalam musannif. Kenapa? Idzil ibarah, kerana ibarat itu al-lafzu al-mu'abbaru bihi. Apa maksud ibarat? Ibarat itu lafaz yang ditakbirkan dengannya, lafaz yang digunakan dengannya. Dah sini lafaz ke? Ni bukan lafaz. Dikata tasamuh lah ni. Kerana apa? Bila guna ibarat tu, ibarat maksudnya lafaz yang mu'abbaru bihi, yang ditakbirkan dengannya. Fayaqtadi, maka memberi faham annal mukhalafata, bahawa mukhalafah tu lafzun. Fahamnya mukhalafah tu lafaz. Mukhalafah itu lafaz. Fahamnya gitu. Walaisa kadzalik, tapi tidak sebegitu. Bukan nak khabar lafaz itu. Bal hiya madlulu zalikal lafzi, bahkan yang dimaksudkan ialah madlul bagi lafaz itu. Sebab tu dia kata tasamuh itu. Fakanal aula, maka adalah lebih aula an yaqula, bahawa musannif kata al mukhalafatu nafyul mumasalah terus. Bermula mukhalafah itu nafi mumasalah, tak payah sebut ibarat. Tak payah sebut ibaratun an nafil mumasalah. Sebut tu mukhalafah tu ialah nafi mumasalah ila akhirih. Wa qad taqaddama, dan telah terdahulu naziru zalika, seumpama dengannya pada perbahasan sebelum ni. Okey. Qauluhu laisat jirman, bukan ia jirim. Seperti situlah ni. Di situlah. Panjanglah ni. InsyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang. Jika ada kesempatan, saya akan maklum semulalah. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.